mustaqim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan lagi lah dengan bacaan kitab kita Al-Hadis Al-Muntaqabah, dengan hadis-hadis yang seterusnya, masih lagi berkenaan dengan bab al-iman, berkenaan kalimah thayyibah. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Nabi قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب man la yushriku bihi syai'an. Rawahu Muslim. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu dan aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hak hamba terhadap Allah ialah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Sementara hak Allah Ta'ala terhadap hamba ialah bahawa dia tidak mengazab sesiapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az. Maknanya hadis ini adalah dalam bentuk dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Mu'az, yang mana Nabi SAW selalu, dan banyak kita tengok dalam hadis-hadis pun, selalu Rasulullah SAW untuk memulakan satu-satu perbicaraan, Rasulullah bertanya dahulu. Maka ini juga satu bentuk cara komunikasi dalam mendidik. Nabi SAW bertanya, wahai Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Kamu tahu tak apakah hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya? Maknanya atas manusia ni lah hamba Allah Ta'ala berlaku ni. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa dia hak hamba ke atas Allah Taala. Dan selalunya bila Nabi tanya macam ni, para sahabat dia ada jawapan standard. Apa dia? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa? Ia adalah adab dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat tahu, selalunya Rasulullah SAW kata bertanya macam tu bukan sebab Rasulullah nak tahu ke tak tahu, tapi Rasulullah nak bagi tahu sesuatu. Jadi mereka terus kepada Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab mereka kepada Allah dan Rasul. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya hak Allah Ta'ala ke atas hambanya ialah mereka menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah Ta'ala tadi. Hak Allah ialah setiap hamba ini perlulah menyembah, mengabdikan diri pada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. La yusyriku bihi syai'an. Mana bila kata mereka itu ya'budullah, menyembah itu sudah tentu yang paling, syarat yang paling besar ialah iman. Sebab itu dia disertai dengan tidak syirik. Syirik-syirik ini dia berkait dengan keimanan, dan berkait dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jal, manakala hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, apa dia? Alla yu'adziba man la yusyrik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapa-siapa yang tidak mensyirikkan dengannya akan sesuatu. Maknanya iman yang tulen, yang murni dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanul khalis, iman yang murni, yang tulus, yang ikhlas, yang bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a wa la yaqtulu nafsan laqiya Allah wa huwa khafifadh dhahri. Rawahu At-Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertemu Allah
dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu dan tidak membunuh sesiapa akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanggungannya ringan, yakni kerana tidak menanggung beban kedua dosa itu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani yang tercatat dinukilkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu dan tidak membunuh sesiapa, mana membunuh secara batil lah, secara zalim, mana dia tak syirik dan dia tak bunuh orang, maka apa natijahnya ialah laqiyallaha wa huwa khafifuz zahri, dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan ringan tanggungannya. Sebab apa? Kerana dua dosa yang paling besar ni, syirik dan bunuh orang ni, dia tak bawa dengan dia. Maknanya dia telah berada dalam situasi yang sangat-sangat memungkinkan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita gabung hadis ni dengan hadis-hadis yang sebelum ini, maka jelaslah orang yang macam ni Allah Ta'ala beri 3 perkara. Pertama, keampunan. Yang keduanya, diharamkan daripada neraka. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga. Dan seterusnya hadis yang ke-69 dan hadis yang terakhir daripada bab kalimah thayyibah ini. An Jaririn radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata la yusyriku billahi syai'a wa lam yatanadda bidamin haramin udkhila min ayyi abwabil jannati sya'a, rawahu Tabrani. Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dan tidak membunuh tangannya, melumuri tangannya dengan darah yang haram, yakni dia tidak membunuh tanpa hak, akan dimasukkan ke dalam syurga menerusi mana-mana pintu yang dia inginkan. Sekali lagi, Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dan tidak melumuri tangannya dengan darah yang haram, yakni tidak membunuh tanpa hak, akan dimasukkan ke dalam syurga menerusi mana-mana pintu yang dia inginkan. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani, begitu juga sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Jadi daripada hadis ini hampir sama juga, bila dia tak buat dua perkara besar lah, syirik dan bunuh orang secara batil lah, secara yang tidak hak, yang tidak betul, yang tidak benar, maka dalam hadis ini dinyatakan Allah SWT beri pada dia pilihan untuk dia masuk syurga mana-mana yang dia suka. Jadi kalau kita gabung semua tadi tu, memang tak lari lah daripada 3 perkara. Orang yang ada iman dengan Allah SWT, yang tidak syirik dengan Allah SWT, iman dia tu bersih, murni dengan Allah SWT, yakin dia tu betul dengan Allah SWT, dan satu je dosa yang mesti dia dan dia tidak syirik, maksudnya. Kemudian satu lagi ialah jangan sampai bunuh orang lain tanpa hak. Maka Allah SWT janjikan pertama keampunan untuk orang yang macam ni, yang keduanya masuk syurga, yang keduanya diharamkan daripada neraka, dan yang ketiga masuk syurga Allah SWT. Jadi inilah nak bagi tahu kemuliaan, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita ada, dan inilah ketinggian nikmat iman yang kita ada sekarang ni. Jadi kita kenalah sentiasa jaga iman kita ini. Nabi SAW beritahu, iman itu seperti pakaian kamu, yang mana dia satu masa dia baru, tetapi akhirnya dia akan jadi lusuh. Maka sebab itu kita kena minta untuk diperbaharui iman. Macam kita beli baju baru untuk supaya baju kita tu baru balik. Tapi iman ni bukan boleh beli lah. Kalau boleh beli tak apa lah kan.
Masalah iman ni yang kita kena usaha. Nabi SAW kata jadidu iman, perbaharilah sentiasa iman kamu. Mungkin dalam bulan Ramadan ni iman kita tinggi sikit kan? Boleh 2 rakaat malam-malam selain pada tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, kita boleh tambah lagi 2 rakaat dan sebagainya, sembahyang taubat, sembahyang hajat dan sebagainya. Tapi bagaimana selepas Ramadan? Hari ini bagi umat Islam di Malaysia dan juga belahan dunia yang berpuasa, yang mula puasa sama macam hari kita, maknanya hari ni hari terakhir 30 Ramadan. Tak boleh dah esok, tak boleh nak buat apa dah, memang kena raya. Jadi Ramadan akan berakhir bila masuk saja maghrib hari ini, berakhirlah Ramadan, habislah Ramadan. Ganjaran-ganjaran yang hebat-hebat pun habislah kan? Sebelum ini sepanjang Ramadan, malaikat pemikul arash mendoakan, mengaminkan doa-doa orang yang berpuasa ni. Bulan Ramadan ni habis dah, berhenti dah, balik kepada tasbih biasa mereka. Ikan-ikan di lautan yang sepanjang Ramadan, masuk saja maghrib Ramadan yang pertama sebulan yang lalu, ikan-ikan yang berubah, berhenti bertasbih kepada Allah Ta'ala, diganti tasbih mereka ialah sebagai memohon istighfar, keampunan untuk mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, untuk umat Islam yang ada kalimah la ilaha illallah. Maka masuk saja maghrib hari ini, berhentilah tasbih-tasbih ikan ini, berhentilah istighfar ikan untuk manusia, untuk orang yang beriman. Balik kepada tasbih biasa mereka, tasbih ikan, tak tahulah macam mana bunyi kan, tasbih biasa mereka. Nak bagi tahu ini saja Ramadan, tinggal beberapa jam saja lagi. Jadi kita kena full swing, kita kena usahakan habis-habisan segala amalan-amalan baik kita. Masuk saja maghrib, ini peringatan awal lah supaya kita ni tidak terlepas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia menyatakan ada 5 malam yang mustajab doa. Ada 5 malam yang mustajab doa. Jadi antara 5 malam itu ialah malam Aidilfitri. Malam Aidilfitri. Malam ni lah. Jadi malam ni, malam Aidilfitri, kita kena usaha sungguh-sungguh lah. Kita berusaha lah sungguh-sungguh supaya Aidilfitri ataupun malam ini kita berdoa lah. Jadi nak doa ni tak akanlah duduk doa 4-5 jam sampai pagi, tidak lah. Sudah tentu kita diselangi dengan amalan soleh yang lain. Sebab ada juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahawa sesiapa yang bersolat, maknanya yang memperbanyakkan solat pada malam Aidilfitri, maka hati dia tidak akan mati seperti manusia yang lain. Maksud mati ialah hati manusia akan berada dalam satu tempoh fitnah, zaman fitnah yang mana akan melalaikan mereka daripada Allah dan akhirat. Tapi orang yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan jaga hati mereka. Kita pun tahu kalau malam raya ni macam-macam, macam setan terlepas sungguh. Kadang-kadang habis malam raya tu, habis dah, terlepas sungguh-sungguh. Bukan setakat setan dia rasa terlepas, manusia pun rasa terlepas dah. Oh, habis, selesai dah aku. Seolah-olah Allah Ta'ala tak ada dah, Allah Ta'ala pun tak kisah dah. Nak tunggu Ramadan pula lah, baru Allah Ta'ala nak tilik pula seorang-seorang ni. Tidak. Jangan, memang hari raya. Jadi kalau siapa yang berjaya melepasi malam hari raya, malam Pure ni dengan amal soleh, dan Nabi tak ada lah pula menentukan buatlah macam ni, buatlah, tak ada. Tapi cuma dinyatakan siapa yang bersolat, menghiasi malam hari raya dengan solat. Jangan buat tarawih pula, tak sah dah pula. Buat tarawih hanya untuk bulan Ramadan. Tapi kita buatlah semayang lain, banyak lagi. Maghrib Isyak boleh semayang awabin, daripada 2 rakaat paling kurang sampai 20 rakaat. Bukan tarawih tu, 20 rakaat awabin. Ataupun lepas tasbih obat, kita boleh semayang. Banyak lagi semayang-semayang lain yang kita boleh buat, walaupun tidak ada tarawih, kan? Nabi SAW pun semayang tahajud 8 rakaat. Siapa witir 2 rakaat. Kadang-kadang Nabi buat witir sampai 11 rakaat. Jadi maksudnya banyak lagi solat-solat lain yang kita boleh dirikan. Jadi malam hari raya tu kita bersyukur, kita bergembira, kita bertakbir, kita teruja. Tapi dalam bertakbir, kita jangan lupakan juga solat. Jangan kita lupakan Al-Quran, jangan lupakan tasbih kita kepada Allah Ta'ala, selawat kita, amalan-amalan soleh yang ada, insya-Allah.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk kita manfaatkan nikmat ini. Sebab malam Lailatul Qadar kita teka, kan? Kita duk teka daripada malam 20, 21 duk teka. Tiap malam kita kata Lailatul Qadar sebab kita tak tahu. Dengar setengah orang kata 21 dah. Tahun ni 21. Ada kata 25, ada kata 27, ada kata 29. Dan masing-masing ada hujah yang masing-masing. Tak boleh. Aku rasa macam ni, aku nampak macam ni. Tapi itu semua hanya sangkaan kita. Tapi malam hari raya ni, confirm dah malam ni hari raya. Kita tak payah nak teka-teka dah. Confirm dah ni lah malam yang mustajab doa ni. Dalam satu hadis lain, dia panggil Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah. Hari pengurniaan hadiah. Combo. Jadi convocation kita malam ni adalah malam Allah Ta'ala akan kurniakan. Kalau mengikut hadis Baihaqi itu menyatakan bahawa yang mana pada malam ini Allah SWT namakan sebagai Lailatul Jaizah. Allah Ta'ala bagi upah, Allah Ta'ala sempurnakan semua hajat kita, permintaan kita, ganjaran kita. Tapi dan esoknya sampai solat hari raya adalah maknanya mereka akan turun. Mereka akan turun, dia akan berada di sepanjang-panjang jalan-jalan yang mengucap, mengalu-alukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pasti. Lailatul Qadar bagus, memang hebat, 1000 lebih baik daripada 1000 malam. Tapi Lailatul Qadar kita hanya teka-teka saja. Malam ni yang confirm dah. Dan doa-doa akan makbul sampailah kepada waktu imam bertakbir solat hari raya. Jadi semoga Allah SWT beri taufik lah kita. Kita ni tahu banyak perkara, tapi taufik untuk kita dapat amal, itulah perkara yang paling penting, insya-Allah. Selepas pada ni, daripada kitab ini kita akan pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu bab beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga dengan tadi kita faham amal yang kita dapat sampaikan pada surah kita ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mentadbir segala ciptaan-Mu, ya Allah. Tidak ada terlepas sebarang ciptaan-Mu daripada pentadbiran-Mu, ya Allah. Semuanya bergantung pada kudrat dan iradat-Mu, ya Allah, atas kehendak dan izin-Mu, ya Allah. Apa yang Kau kehendaki itu sahajalah yang akan berlaku, ya Allah. Dan apa yang Kau tidak kehendaki sama sekali tidak akan berlaku. Mustahil sama sekali pun itu boleh berlaku, ya Allah. Wahai Allah, maka dengan segala keagungan-Mu ini, ya Allah, kebesaran-Mu ini, ya Allah, kehebatanmu ini, ya Allah, kekuasaan-Mu ini, ya Allah, dengan Rahman dan Rahim-Mu, ya Allah, ihsan-Mu pada kami, ya Allah. Kau terimalah segala amalan kami sepanjang Ramadan ini dan Ramadan yang lalu, ya Allah. Kau terimalah, ya Allah, walaupun kami tahu apa yang telah terjadi pada siang Ramadan kami, ya Allah. Kami tahu apa yang terjadi pada malam Ramadan kami, ya Allah. Tapi apa yang ada pada kami, ya Allah, hanyalah perintihan dan harapan kami kepada ihsan-Mu, ya Allah. Kesianlah kami, ya Allah. Kami ni umat yang jauh daripada zaman masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam mimpi pun kami tak pernah dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Wahai Allah, jauhnya kami daripada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ribu-ribu batu, ya Allah. Wahai Allah, jauhnya kami daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ribu-ribu tahun, ya Allah. Wahai Allah, kasihanlah kami umat yang hujung-hujung akhir zaman ini, ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah segala amal kami, Ramadan kami, ya Allah, baik siang ataupun malam Ramadan kami, ya Allah. Baik pagi maupun petang Ramadan kami, ya Allah. Baik subuh atau senja Ramadan kami, ya Allah. Wahai Allah, segala taufik Engkau pada bulan Ramadan ini jangan Kau cabut daripada kami, ya Allah. Kekalkanlah kami dalam keadaan begini sampailah kami mati bertemu dengan-Mu, ya Allah. Pada hari kami akan menghadap-Mu, ya Allah. Dan Engkau pada masa itu dengan Ar-Rahman dan Rahim-Mu akan memberikan kasihan belas-Mu kepada kami, ya Allah. Kau terimalah segala
amal-amal kami yang sedikit ini ya Allah, dan Kau ampun dan maafkan segala kesilapan, dosa-dosa kami, kesilapan kami, kelalaian kami, kekurangan kami ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, Tuhan perkara kami ini ya Allah, ini akhir Ramadan ya Allah, kami tak tahu akan datang cepat atau tidak bertemu Ramadan ya Allah. Untuk Ramadan kali ini pun berapa ramai kawan-kawan kami, sanak saudara kami yang telah jemput dahulu ya Allah, tak sempat mereka bertemu dengan Ramadan ini ya Allah. Dengan kurniaan kami sempat bersama dan dapat habiskan Ramadan pada hari ini ya Allah. Tapi ya Allah, kami tak tahu apa akan jadi pada akan datang, sempat atau tidak lagi kami bertemu dengan Ramadan ini ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas dengan-Mu ya Allah, mencari keredaan-Mu ya Allah, mencari ganjaran di sisi-Mu ya Allah, mencari kemuliaan di sisi-Mu ya Allah, mencari kemuliaan di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang akan menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyebabkan Nabi senang hati dan tersenyum ya Allah. Kami sedar ya Allah, tiap-tiap amalan kami akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, gembirakanlah Rasul-Mu dengan sedikit sebanyak apa ketaatan yang kami mampu lakukan ini ya Allah. Wahai Allah, jangan pisahkan kami daripada syafaat Nabi-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami daripada cinta kasih rindu kepada Nabi-Mu ya Allah. Dan jangan pisahkan kami daripada kasih sayang Nabi kepada kami ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah segala doa-doa Nabi-Mu untuk kami dahulu ya Allah. Kami yang umat yang Nabi SAW telah tangis-tangiskan dahulu ya Allah. Wahai Allah, maka kami memohon ini ya Allah, dengan berkat yang haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah, Kau ampunkanlah kami dan Kau terimalah segala amalan kami ya Allah. Wahai Allah, pada Engkau-lah kami mengadu, kami merayu, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan izin-Mu ya Allah. Nufawwidu umurana ilaik, innaka basirun bil ibad, wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi wakila, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Fattahu ya Wahhab, adkhilna jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.